Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi yang barakah ini dalam limpahan rahmat berkatan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di halaqah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawar kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Allah berikan sembuhan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Wan Aisyah anda, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syai bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahnia binti Muhammad Aziz, Nur Asikin Lajis Elias Aziz, Latifah Hussein, Zahara Hussein, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasnina Abu Nasir, Khairul Bariyah Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najahah Amrul Rahman, Jaruhaiza Haji Ahmad, Sofyan bin Ahmad, Siti Hawa bin Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Hanisah binti Hashim, Nurul Asilah binti Muhammad Yusuf, Samir Husaini binti Muhammad Yusuf, Sazuan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Ammar, Zaharah binti Muhammad Sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabhi, Datin Sharifah binti Zin, Siti Rahimah binti Jaafar, Farhida Fariyati binti Abdul Ghaffar, Tengku Rozila binti Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emiliano Raisya bin Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mokhtar, Hamudah Hassan, Muhammad Zarid Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Haji Halus binti Husin, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nolia Hashim, Jannah Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Alimatul Sa'diyah Hasan, Farhana Syafika binti Abdullah, Hajah Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Sukri bin Syukur, Sufyan Najihah binti Zahari, Anwar bin Basri, Noh Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, dan juga pagi ini kita turut mendoakan kepada Ustaz, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Ustaz untuk anaknya Elinwar Sumaya, dan juga kepada menantu kepada pengurusi Puan Rosniati, iaitu Ustazah Helen Sukma Indah binti Haji Al-Marsyar, yang ada batu dalam hempedu, yang di pembedahan untuk batu dalam hempedu, dan juga untuk Tara Khairiah, pembedahan buang sis di Hospital Putrajaya, dan juga kepada para jemaah yang hadir, sekiranya diberi kesihatan yang kurang mengizinkan, kita doakan juga mudah-mudahan Allah permudahkan segala untuk kita diberikan syifa yang sempurna. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah kepada seluruh keluarga almarhumah Siti Aisyah Marwiyah binti Ahmad yang namanya tersenarai dalam uh, itu, yang mohon untuk penyembuhan penyakit, yang mengidap penyakit kanser telah pun pulang ke rahmatullah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah cucur rahmat ke atas rohnya dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman, dan Allah berikan kesabaran kepada seluruh ahli keluarga. Jadi kita juga bacakan Yasin nanti, kita doakan juga untuk hadiahkan kepada almarhumah Siti Aisyah Marwiyah binti Ahmad. Dan seperti biasa, pihak Gemah Nur Iman tidak lupa merakamkan sana hilwah Barakallah fi umrik kepada para jemaah yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan hari yang penuh bahagia,
pada tahun ini Allah berikan rahmat lindungan dan sentiasa di bahagia bersama keluarga dan Allah permudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan kuliah kita dengan segala sukacitanya. Saya serahkan kuliah subuh kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji-pujian dan syukur bagi Allah. Hari ini Allah hidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana. Selepas malam tadi mematikan, menidurkan kita, ba'dama amatana, dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah, wa ilaihin nusyur. Hari ini kita meniatkan Yasin dan Al-Fatihah buat almarhumah Siti Aisyah Marwiyah. Suatu hari nanti mudah-mudahan Allah hantarkan, sediakan orang-orang yang soleh dan solehah untuk mendoakan kita. Pengharapan kita kepada Allah, asbabnya adalah doa orang-orang yang soleh untuk kita. Mudah-mudahan. Tetapi jangan mengharap pada orang lain sebelum kita meletakkan di dalam hati kita pengharapan yang tinggi kepada Allah. Pada masa yang sama, kita dulu memulakan dengan mendoakan orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dipersiapkan oleh Allah dengan doa orang-orang yang soleh untuk kita insya-Allah. Dan kita beriman kepada Allah. Apa keyakinan kita? Keyakinan kita ialah Allah ada. Allah wujud. Kita tidak boleh menerima orang yang beriktikad ataupun kita tidak boleh menerima iktikad, pegangan orang yang berpegang bahawa Tuhan itu tiada. Atau dia berpegang Allah itu tiada. Atau dia berpegang apakah Allah itu betul-betul ada. Semua itu adalah bentuk keraguan yang tidak ada bahagian kebaikan untuk urusan akhirat. Manakala kita alhamdulillah sampai ke saat ini, lebih-lebih lagi dengan adanya pengajian di platform Gema Nur Iman, kita beriktikad, kita berpegang dengan pegangan yang kukuh dan kuat bahawa Allah itu ada. Allah wujud. Yang kedua, kita berpegang bahawa Allah yang kita sembah tiada permulaan. Allah yang kita sembah tiada permulaan kewujudannya. Tidak ada sesiapa pun yang menjadikan Allah. Dan tiada sesiapa pun yang terlepas daripada dijadikan oleh Allah. Semua selain dari Allah, semuanya adalah makhluk Allah tanpa kecuali. Hingus, makhluk Allah. Zina, makhluk Allah. Solat, makhluk Allah. Amalan soleh sedekah, makhluk Allah. Dia semua itu adalah makhluk. Manusia itu makhluk Allah. Perbuatan manusia juga adalah makhluk Allah. Perbuatan manusia juga ialah ciptaan oleh Allah. Kena ingat tu. Jangan ingat manusia saja makhluk Allah. Atau matahari, bulan, bintang saja makhluk Allah. Apa-apa sahaja selain dari Allah. Termasuk amalan manusia. Dia minum air, perbuatan dia juga minum air itu dicipta oleh Allah. Dia berjalan kaki, perbuatan dia berjalan kaki itu juga hakikatnya ciptaan Allah. Kalau kita yang namanya dapat mengikuti, ni mendengar ni
masing-masing mendengar. Dekat Gema Nur Iman ni, perbuatan kita mendengar, perbuatan kita membaca apa yang tertulis dekat Gema Nur Iman punya paparan. Semua perbuatan-perbuatan kita itu hakikatnya adalah makhluk Allah. Allah, dia wujud tanpa permulaan. Kemudian yang ketiga, ni kena ingat sebelum kita baca Yasin ni. Yang ketiga ialah Allah yang kita sembah, kewujudannya tiada pengakhiran, tiada penghabisan, tiada penghujung dan penamatan. Tidak ada. Allah kekal selama-lamanya. Allah kekal selama-lamanya. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, yang ada 6 perkara. Perkara yang keempat, kita meyakini, kita beriktikad dan kita berpegang bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh, yang kita sembah, dia tidak menyerupai apa-apa pun sifat makhluknya. Bukan bentuknya, apa-apa pun. Bukan Allah tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai bentuk makhluknya. Bukan bentuk. Allah tidak menyerupai apa-apa pun ciri makhluknya. Apa ciri makhluk? Makhluk ada bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbentuk. Makhluk ada saiz. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersaiz. Allah bukan bersaiz besar, Allah bukan bersaiz kecil. Tidak boleh satu orang berkata Allah itu saiznya besar, terlalu besar, dan tidak boleh satu orang berkata Allah itu bersaiz kecil, terlalu halus. Allah bukan besar, Allah bukan halus. Tapi kenapa kita sebut Allah Maha Besar? Allah Maha Besar di situ bukan bermakna saiznya. Allah Maha Besar ialah besarnya kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang keempat kita berpegang. Allah tidak bergerak, Allah tidak berdiam. Kalau diam tidak bergerak, maknanya ialah makhluk. Bergerak tidak diam, itu maknanya juga adalah sifat makhluk. Sifat bergerak dan sifat diam, itu bukan sifat Allah. Allah tidak menyerupai dengan mana-mana sifat makhluknya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala ada wujud tanpa memerlukan sebarang lokasi dan tempat serta ruang. Allah tidak memerlukan langit, Allah bukan ada di atas langit. Allah tidak memerlukan arash, Allah bukan berada di atas arash. Di atas arash tidak ada Allah. Allah ada, tetapi bukan di atas arash. Bukan di atas langit. Bukan di dalam Kaabah. Bukan di dalam rumah Allah. Bukan di dalam masjid. Allah bukan di dalam syurga. Allah bukan di dalam neraka. Allah bukan di dalam alam. Allah bukan di luar alam. Allah yang kita sembah, dia wujud. Tetapi kewujudannya tidak menyerupai makhluk. Makhluk kalau wujud, ada lokasi, ada ruang, ada dimensi, ada tempat, ada kedudukan, ada dia punya lokasi tertentu, tempat tertentu, memenuhi kawasan dan ruang tertentu. Allah yang kita sembah, dia wujud tanpa memerlukan sebarang lokasi, ruang dan tempat. Macam mana? Tidak ada macam mana bagi Allah. Kenapa begitu? Kerana kewujudan Allah tidak menyerupai dengan mana-mana ciri kewujudan makhluknya. Tapi saya tak boleh fikir kerana memang kita dilarang untuk berfikir tentang hakikat zat Allah. Adakah macam tu betul? Jawapan dia ya, betul. Kerana kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluk, tetapi jangan berfikir tentang zat Allah. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui tentang hakikat zat Allah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis macam mana kita nak kenal Allah? Kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang telah dia wahyukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Itu yang kelima. Yang keenam, sebelum kita mulakan Yasin. Yang keenam ialah kita beriktikad, kita berpegang teguh dengan mempercayai dengan sepenuh jiwa dan sepenuh kepercayaan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, tunggal. Tidak ada duanya, tidak ada pecahan-pecahannya, tidak ada pembahagian-pembahagiannya, tidak terpecah-pecah, tidak tercorak-corak, tidak terbahagi-bahagi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Jadi mudah-mudahan dengan 6 perkara yang saya sebut tadi,
apabila kita meninggal dunia nanti dengan keyakinan yang 6 yang saya sebut itu, mudah-mudahan bila datang soalan yang pertama dari malaikat mungkar nakir, maka bila ditanya mar rabbuka, siapakah Tuhanmu, maka mudah-mudahan amalan kita, i'tikad kita, kepercayaan yang selama kita pegang akan menjadi asbab kepada mampunya untuk kita menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jadi marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala untuk kita membacakan surah Yasin. Semoga dengan berkah surah Yasin, orang-orang yang kita doakan agar mereka sihat, maka mereka diberikan sihat dan afiat. Orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah yang kita doakan, semoga rohnya mendapat cucuran rahmat dari Allah, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman syurga, dipermudahkan urusan alam barzahnya, dan Allah jadikan dia salah seorang daripada hamba-hambanya yang ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر 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 الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, khususnya kepada mereka yang mengenali dan dikenali oleh jemaah Gema Nur Iman, termasuk juga anakku ya Allah, Ilin Wan Sumayyah, termasuk juga orang yang mengenali dan aku mengenali mereka ya Allah, Encik Taufik dan Puan Salwani, termasuk juga orang-orang yang berada dalam ingatan hati kami ya Allah. Allahumma raham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kami, khususnya almarhumah Siti Aisyah Marwiyah. Angkatkan derajatnya ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan dia bersama dengan hamba-hambamu yang salih dan salihah, bersama para nabi, syuhada dan orang siddiqin. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya dan meyakini Engkau Maha Kuasa akan atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melakukan apa-apa melainkan dengan kehendak-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menentang dan menyalahi sesuatu yang telah Engkau takdirkan, tentukan untuk mereka. Segala perkara baik atau buruk, segala perkara yang jahat ataupun mudah, segala perkara yang sukar maupun yang senang, semuanya tertakluk dan tertunduk terkalah kepada apa yang telah Engkau tentukan. Kami mohon kepadamu ya Allah, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang baik ini, kurniakanlah keafiatan kepada mereka agar dengan afiat dan kesihatan mereka, mereka dapat beramal soleh, dapat memberi kebaikan dan manfaat pula kepada orang lain, menjadi contoh yang lebih baik bagi orang lain, dan mudah-mudahan mereka dapat memperbaiki diri mereka dari semasa ke semasa sebelum mereka kembali, yang mana kami juga hakikatnya akan kembali kepadamu ya Allah. Kepadamu jua ya Allah kami merayu, kepadamu jua ya Allah kami mengharap, kepadamu jua ya Allah kami meminta, kepadamu jua ya Allah kami mohon agar diperkenankan. Segalanya kami serahkan kepadamu ya Allah, kami dengan sepenuh kepercayaan dan i'tiqad bahawa segala apa yang Engkau tentukan ke atas kami dan ke atas mereka adalah perkara yang baik untuk kami dan untuk mereka. Namun kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah kami untuk tetap menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Perkukuhkanlah diri kami ya Allah, perbaikikanlah akhlak kami ya Allah, perbetulkanlah niat dan hasrat kami ya Allah, luruskanlah cara menilai dan berfikir kami ya Allah, kuatkanlah tubuh badan kami ya Allah, murnikan dan sucikan jiwa dan roh kami ya Allah, tingkatkan amal ibadah kami ya Allah, pimpinkanlah ya Allah kami dengan pimpinan hidayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami terkontang-kanting hidup di atas muka bumi ini tanpa panduan dan bimbingan, sehingga kami nanti tertunduk dengan tuntutan hawa nafsu, sehingga kami terkalah dengan tuntutan dan hasutan iblis, sehingga kami nanti tergoda dan terheret dengan gangguan daripada syaitan. Sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada perkara yang sedemikian. Kepadamu jua ya Allah kami mengharap agar kami dapat kembali kepadamu suatu ketika nanti dalam keadaan hati kami yang benar-benar bersih dan tulus, kehambaan kami, ketundukan kami, kekhusyukan kami, hanya kami berikan keseluruhannya kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum Ustaz, saya daripada hospital. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana urusannya tu? Dah operate Ustaz. Alhamdulillah tengah baring atas katil ni. Tapi Masya tak boleh Allah. turun, tak boleh turun katil ni. Baik, 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 baik. Semoga semua urusan dekat hospital tu dipermudahkan. Ya Amin. Allah, mudah-mudahan. Nampak gaya tu dengan suara yang kedengaran tu, insya-Allah potensi untuk sihat cepat segera sembuh tu insya-Allah ada tu. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Baik, 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 baik. Mudah-mudahan yang lain pun juga samalah. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Begitu juga Ustaz. Semoga Mudah-mudahan insya-Allah.
Baik, kita ni ya Allah, pagi-pagi ni dapat bercakap hal-hal kebaikan. Segar rasa diri. Segar rasa hati kita ni ya Allah, seronoknya, nikmatnya ya Allah. Memanglah ada sakit sikit-sikit tu biasalah. Hidup ni kalau tak ada sakit, macam mana kita nak dapat nikmat tawakal? Hidup kita ni kalau tak ada demam sikit, macam mana nak dapat nikmat menyebut nama Allah? Hidup ni kalau kita sentiasa senang saja, tak ada susah, macam mana nak dapatkan nikmat menangis mengharap kepada Allah? Kalau hidup ni kita cuma ketawa saja, tak ada rasa sebab, macam mana kita nak dapat nikmat merasai sabar? Macam mana kita nak dapat nikmat merasai sabar? Kita ni kalau hidup asyik ada duit aja kat kocek, tak pernah putus, macam mana kita nak dapat nikmat rasa kebergantungan, mengharap semata-mata kerana Allah? Ada orang dia pernah sesat jalan, dia punya degup jantung dia dah tak ada harapan lain lah melainkan kepada Allah. Itu nikmat tu diberi. Buktinya sekarang dia hidup juga. Ada orang dia pernah hilang handbag, pernah hilang tersalah letak, kelang kabut dia, resah dia, ni macam mana ni kalau besok kat bank ada situ IC, bukan apa sangat. Tapi nikmat tu, ya Allah, kat mana ya Allah? Aku dah tak ingat balik kat mana. Rupanya macam tu cemasnya kebergantungan kepada Allah. Ada orang pula tengah menerima rawatan, nak masuk dalam mesin lah, nak masuk dalam ni lah, ya Allah, debar-debar lah, nak kena ditidurkan lah apalah. Oi, memang rasa berat. Tapi bila dah lepas daripada ujian tu, bila dah lepas daripada halangan tu, kita terkenang balik, ya Allah, rupanya ada nikmat lain yang Engkau nak berikan kepada aku. Kan macam tu kan? Jadi kita dengan sebab itu kita rasa, ujian dalam hidup ni sebenarnya kalau kita fikir betul-betul secara baik, secara ikhlas, secara telus, sebenarnya ujian yang Allah bagi selama ni, elok ke tak elok untuk kita? Sebenar-benarnya lah, kalau kita faham betul-betul. Ini yang kita faham ni sikit ni, belum yang betul-betul ni. Kalau betul-betul lah kita diperlihatkan depan mata kita dan depan hati kita, setiap satu kenapa, detail, agak-agak kalau kita berani cakap lah, sebenarnya ujian tu tanda Allah nak berikan nikmat pada kita ke, ataupun memang saja nak apakan kita? Sebenarnya tak. Memang ada nikmat lain yang Allah nak bagi. Sebab itu memang betul lah, saya memang betul lah percaya kepada hadis Nabi, bahawa Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu." Siapa yang Allah nakkan berikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepada dia, kesusahan, ujian kepada dia. Itu maknanya Allah nak berikan kebaikan. Cuma kita je, jangan sangka akal kita dah lah terbatas. Lepas tu akal kita dah lah tak berapa, bukanlah begitu menyeluruh mengetahui semua benda. Tiba-tiba kita berfikir pula dengan cara yang salah. Jadi rugilah kita. Tapi kalau kita berfikir, menilai, merenung dengan panduan wahyu, insya-Allah, saya tak kata ujian tu senang. Tak. Saya bukan kata ujian sakit tu alah senang, setakat sakit sikit aja, itu pun dah banyak sangat nak cakap. Saya tak kata ujian sakit tu senang, tak, berat. Saya tak kata ujian kemiskinan tu senang, berat. Tapi cara kita respon dan cara kita menyikapi ujian itu yang mustahak. Jadi insya-Allah siapa yang dah hadir kat Gema Nuriman 270 orang ni, saya insya-Allah saya ada rasa optimis yang masing-masing ni jiwa dia setelah dia dah ikuti Gema Nuriman ni, jiwa dia dalam menghadapi ujian hidup berbanding sebelum dia mengikuti Gema Nuriman ni, saya rasa saya punya prasangka saya lah, cara dia melihat kesusahan, ujian, halangan dalam hidup ni makin lama makin baik. Saya punya anggapan lah. Itu saya punya agak sebab. Tapi kan saya tak tahu kan masing-masing, mana saya tahu keadaan masing-masing. Semuanya berbeza-beza dan bertukar-tukar dia punya keadaan hidup. Tapi saya ada prasangka yang begitulah. Saya prasangka. Mudah-mudahan betul lah sangkaan saya. Tapi itulah dia punya sentuhan dan catatannya macam tu. Dan mudah-mudahan akan datang jauh lebih baik lagi. Sampai satu peringkat hati kita ingin tahu sebenarnya nak rasa macam orang-orang soleh rasa.
Tapi tak tahulah Allah kurniakan ke tidak, tak tahu. Tapi harapan kita ada. Saya ingin sebenarnya. Orang soleh tu kena apa pun dah tak kisah. Kena apa pun dah tabah saja. Teruskan jalan. Nak kata pemalas, dia langsung cari jalan. Tak nak ada malas. Nak kata putus asa, langsung tak ada dah putus asa. Terus saja. Terus. Tapi hati dia lapang dengan apa saja ujian yang Allah datangkan. Lepas tu dah selesai kita tempuh bertahan beberapa tahun begitu, Allah bagi usia. Lepas tu sampai masa kita meninggal, alhamdulillah, lepas segala ujian, inilah detik yang kita tunggu, kita kembali kepada Allah selepas semua sekali ujian. Jadi cuma kita nak panjangkan saja. Ada orang dia rasa ujian yang aku nak kena lepas ni peperiksaan 2 jam. Ada orang rasa ujian yang aku nak lepas ni mengandung 9 bulan. Ada orang rasa ujian yang aku nak lepaskan ni 5 tahun. Kena kerja kat satu majikan. Terseksa 5 tahun. Ada orang rasa ujian yang berat dia nak hadapi ni 20 tahun. Berperang dengan kanser. Ada orang rasa dia nak lepas ujian ni selama 50 tahun. Sebab dia ada penyakit kelumpuhan. 50 tahun baru akhirnya dapat dirawat. Tapi alangkah baiknya kalau kita anggap seluruh hidup kita tu adalah satu ujian. Kita bertarung, bermujahadah, berjuang, ikut landasan betul. Habis saja meninggal dunia, kita dah selesai melepasi ujian. Mudah-mudahan, itu harapan kita. Harapan kita insyaAllah. Mudah-mudahan lah. Baik, hari ini kita nak lihat kita punya sentuhan yang berikutnya. Muka surat 21, betul tak? Semalam, betul Alhamdulillah, cantik. Betul Ustaz, 21. Semalam ada yang tanya berkenaan tentang video ngaji yang saya punya. Ya, bukan saya punya lah, orang punya. Saya ada sama-sama dulu, satu ketika dulu. Saya pula cari, belum dapat. Nanti kalau saya dapat, insyaAllah saya sendkan pada admin atau siapa. Nanti insyaAllah boleh tu. Saya cuba nanti dapat. Tengoklah lepas dah balik hospital pagi ni ke tengah hari, nanti saya cuba scroll cari insyaAllah. Baik. Kita tengok muka surat 21. Apa tajuk kita ni? Saya nak cerita pun saya segan tajuk ni. Sebab saya sendiri belum cukup dan belum sepenuhnya dapat apa kita sebut? Menghayati. Merealisasi, menginsafi, menghayati betul-betul belum dapat lah. Menghadam. Belum dapat mempraktikkan secara Mentelaah. Betul, belum menghadam sepenuhnya, belum. Jadi saya kalau nak cerita bab ikhlas, saya pun segan juga. Sebenarnya bukan saya yang patut cerita bab ikhlas ni. Saya sebenarnya lebih suka hal-hal yang berkaitan dengan apa tasawuf, berkaitan dengan hati ni bagus. Kalau boleh biar saya yang mendengar, jangan mencerita. Tapi itulah, gema Nur Iman ni memang bergema. Tak apalah, saya cuba kongsikan apa yang saya mampu. Semoga Allah perkenanlah saya untuk beramal dengan apa yang saya cakap. Tapi saya cubalah insyaAllah. Baik, sekarang kita nak fokus kepada tajuk dia, roh amal. Amalan kita ni dia ada roh dia. Roh dia adalah ikhlas. Maknanya yang menghidupkan dia, yang menjadikan dia kelihatan cantik, yang menjadikan dia berkualiti, yang menjadikan dia segar, yang menjadikan dia bagus, yang menjadikan dia terisi, yang menjadikan dia itu ada intinya, yang menjadikan dia itu padat, tumpat, padat dan solid dan konkretnya. Amalan itu, roh kepada amal tu namanya ikhlas. Ini yang berat ni. Baik, kita tengok apa kata pengarang. Al-a'malu suwarun qa'imatun arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bermula segala amalan itu dengan segala rupa yang berdiri, qa'imatun. Amalan tu dia boleh jadi satu rupa, bentuk yang berdiri. Itu kerana rohnya, arwahuha, roh kepada amalan itu sebenarnya wujudu sirril ikhlasi fiha, wujudnya rahsia-rahsia, sir-sir ikhlas di dalamnya. Jadi amal ini terbangun, amal ini terdiri, amal ini termegah,
amal ini menjadi berdiri, tegak, teguh, utuh, kuat, itu kerana wujudnya ikhlas di dalamnya. Baik. Maka kata pengarang, menyerupakan maknanya serupakan lah. Mengumpamakan, Syekh radhiyallahu anhu menyerupakan, mengumpamakan segala amal itu dengan segala bentuk rupa. Jadi amalan kita ni pengarang menyerupakan dia dengan bentuk. Bentuk. Kerana bahawasanya amal itu daripada yang zahir. Kerana amal kita kan daripada benda yang zahir. Orang solat, nampak. Orang sedekah, benda yang zahir luaran. Benda yang boleh dilihat, boleh ditonton, boleh disaksikan, boleh dipandang, boleh direnung, boleh ditenung, boleh dipandang. Senang cerita. Zahirlah. Dan yang zahir itu kan takluk pada badan. Yang zahir itu kan takluk pada badan. Yang perbuatan zahir itu kan menggunakan anggota badan. Yang zahir itu kan bergantung, berkaitan, berhubungan dengan perkara yang dilaksanakan oleh anggota badan. Dan badan itu kan takluk kepada segala rupa yang berdiri, yang bangun. Badan kita tangan, ada bentuk rupa yang berdiri, yang bangun. Kalau kita bercakap, berzikir, pakai bibir, pakai lidah, itu kan namanya ada anggota badan yang mana ada rupa yang berdiri, ada bentuk dia, ada jisim dia. Kan begitu kalau amalan. Jadi amalan ada benda yang zahir, zahir tertakluk kepada badan, badan ada bentuk pada rupanya tertentu yang berdiri. Kan macam tu. Okey. Jadi kenapa pengarang menyamakan, menyerupakan amalan itu dengan bentuk yang terdiri, bentuk yang terbangun, bentuk yang terbentuk? Kerana sebab itu tadilah. Sebab kita kalau amalan kita gini pada badan, pada bentuk, pada anggota dan sebagainya. Dan kata pengarang, sir hayatnya itu, rahsia macam mana bahawa badan ini boleh berdiri, macam mana sir hayatnya tu, rahsia macam mana badan ni boleh tertegak, macam mana tangan ni boleh dibangunkan, macam mana kepala ni boleh digerakkan, macam mana badan kita ni boleh dibangunkan, ialah sir hayatnya, sir rahsia hidupnya badan itu adalah wujudnya sir roh itu. Kerana wujudnya ada roh orang itu. Oleh kerana nyawa ada kat kita, maka geraklah kita ni. Jadi nampaklah terdirinya zahir badan tu, terdirinya. Jadi pengarang sekarang nak serupakan, macam tu juga amalan. Amalan kalau dalam dia ada ikhlas, terbangun amalan tu, terdiri amalan tu, terkukuh amalan tu, terlihat amalan tu. Tapi kalau amalan tu tak ikhlas, kira-kira macam terkulai habis. Nampak macam amalan tapi tak guna. Macam jasad kalau dah tak ada roh, terkulai habis semua. Kita cakap dia tak balas. Kita tengok tak boleh bangun. Tangan dia lagi besar daripada tangan orang tu. Tapi tangan dia besar, tapi tak boleh angkat. Badan dia lagi besar, tapi tak boleh bangun. Kaki dia lebih kuat, tapi tak boleh gerak. Kenapa? Orang je dah meninggal. Roh dah tak ada. Amalan orang tu banyak, tapi tak ikhlas. Dia punya sedekah banyak, tapi tak ikhlas. Dia punya baca Quran banyak, tapi tak ikhlas. Macam mati amalan dia. Faham tak? Dia nak menyerupakan tu. Dia nak menyerupakan tu. Jadi gambaran dia gitu. Jadi kalau kita katakan, ada satu orang meninggal. Badan dia sasa, kuat. Lepas tu dengan otot-otot. Dengan tulang dia lebih besar daripada kita. Dengan otot dia lebih kuat dari kita. Tapi dia tak ada nyawa. Dia dah mati, tak ada nyawa lah. Maknanya kalau kita tepuk, dia boleh balas tak? Tak boleh. Kalau kita berdirikan dia, dia boleh berdiri tak? Berbuk jatuh. Padahal tulang dia lagi keras dari kita. Padahal ototnya, walaupun lagi kuat, lagi keras, lagi hebat, lagi ini, tapi kalau rohnya, sir roh dia tak ada, jawapan dia terkulai langsung, tak boleh nak digunakan. Umpama macam itulah amalan kita. Banyak sedekah, banyak tolong orang, banyak apa. Jadi tak ada roh, amalan dia tu tak ada roh. Roh dia apa? Ikhlas. Bila ikhlas tak ada, maknanya amalan tu terkulai.
Amalan tu tak boleh nak diguna. Amalan tu tak boleh nak diterima. Amalan tu tak boleh. Bayangannya gitulah gambaran. Kalau kita tekankan benda ini, difikirkan mendalam, kita pun takut tau. Macam mana kita kata, uish, kalau gitu orang kalau dah badan besar macam mana pun, keras macam mana pun, tulang hebat macam mana pun, numbuk kuat macam mana pun, tiba-tiba roh dia tak ada kat dia, lah, tak boleh buat apa-apa lah. Kita bangunkan pun tak boleh, kita angkat pun tak boleh, kita letak pun dia tak boleh balas. Memang macam tak ada fungsi lah. Agaknya amalan aku macam mana agaknya Orang soleh tengok mayat bukan kesian pada mayat, kesian pada amalan sendiri. Orang soleh tengok mayat bukan semata-mata kesian mayat dah tak boleh bergerak. Dia kesian dekat amalan dia sendiri. Dia kata amalan aku ni kalau tak ada roh ikhlas, amalan aku lebih buruk daripada jenazah ni. Macam tu sekali orang-orang soleh bila melihat sesuatu. Kadang-kadang sebab tu ada orang soleh tengok mayat menangis. Orang ingat dia nangis tentang mayat. Ada benda lain yang sedang dia fikirkan. Ada benda lain yang sedang dia iktibarkan. Itu cara. Yang saya pernah cerita sebelum ni kan. Ada orang soleh tu apa? Dia bela burung. Dia selalu ajar burung dia selamat pagi, subhanallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Sekali burung dia selalu sebut Allah, Allah, burung dia ikut. Sekali satu ketika, burung yang dia sayang tu diserang oleh kucing, tiba-tiba burung dia mati, dia menangis. Bila masa burung kucing tu serang-serang, dia dah sakit. Bila dia sakit, burung tu jerit sakit, akhirnya mati. Bila mati, dia sedih. Lepas tu anak murid dia tengok guru dia sedih sebab burung mati. Lalu mereka pun cari jalan macam mana nak gantikan untuk syekh dia tentang burung ni. Akhirnya mereka beli cari burung. Mereka cuba ajar. Burung tu macam boleh sikit-sikit belajar. Jadi akhirnya mereka hadiahkan kepada guru mereka, syekh ni. Lalu syekh ni terkejut, kenapa kamu hadiahkan saya burung ni? Lalu anak murid kata, kami ni tengok guru sedih sejak kematian burung tu. Jadi kami tahu tuan guru sangat sayang kepada burung tu. Lalu sebab tu kami cari yang lain, mudah-mudahan guru nanti boleh ajar burung ni sama macam burung yang dulu, dapat menyebut nama Allah. Lalu syekh kata, saya nangis bukan sebab burung tu mati. Oh, kenapa Tuan Syekh nangis? Saya nangis bukan sebab, saya sedih bukan kerana burung tu mati. Habis Tuan Syekh nangis kerana apa? Saya nangis kerana amalan saya. Kenapa amalan Tuan Syekh pula? Saya ni mengenangkan, saya tengok dia burung ni sepanjang dia hidup, saya ajar dia sebut Allah, Allah, Allah. Dia pandai zikir Allah, Allah, Allah. Tapi bila nak mati, kucing serang dia, masa dia nak mati, ketika dia nak mati, langsung tak keluar nama Allah. Dia sakit, mengerang kesakitan, lepas tu dia mati. Saya bimbang, bukan pasal dia burung. Dekat akhirat dia selesai. Saya bimbang saya. Yang konon-konon merasa banyak berzikir kepada Allah, tiba-tiba ketika mati, saya susah nak mengingati Allah. Rupanya dia nangis bukan pasal burung. Sebab tu kita kalau berurusan dengan orang alim, orang soleh, kadang-kadang kita tak jangka apa yang dia buat, apa yang dia fikir tu tak sama. Kerana apa yang dia faham, dia hayati dan dia amati tu dengan ilmu yang tak sama dengan kita miliki. Kita ingatlah beria-ria dia nangis sebab dia sayang kat burung tu. Dia lebih kesiankan amalan dia sendiri. Dalam hati, ya Allah, kalau burung ni tak dapat sebut nama engkau, dia tak masuk neraka, ya Allah. Dan dia pun bukan tempatnya syurga, ya Allah. Kerana dia burung, dia bukan manusia, dia bukan jin. Tapi aku ni hamba-Mu, ya Allah, yang sekarang merasa diri menyebut nama-Mu. Tapi ketika aku mati, jadi macam mana cara dia berfikir begitu? Sebab tu kita nak kena tengok orang-orang yang soleh ni, orang alim, orang baik, wali-wali Allah, cara dia menilai tu yang kita nak belajar. Yang ni dia serupakan roh kepada amalan, roh kepada jasad. Jasad itu dapat bangun, dapat diri, dapat dibentuk, dapat berfungsi bila ada roh. Jadi amalan begitu perlukan yang namanya ikhlas. Dan sir. Maka, kata pengarang, maka amalan yang tiada ikhlas, ini yang besar sikit ni. Sebab tu saya kata saya nak cerita pun susah. Sebab saya pun belum tentu pasti ikhlas. Tapi nak buat macam mana? Inilah sabar je Gema Nur Iman ni. Minta maaf Gema Nur Iman.
Terima kasihlah kepada semua yang banyak bagi sokongan kepada Gema Nur Iman. Saya dapat satu gambaran, ada yang rajin bagi sokongan, dorongan, yang share, yang bagi infak siang dan malam tak kira. Mudah-mudahan insya-Allah lah orang lain semua juga dapat kebaikan insya-Allah. Besok satu hari kita telah meninggalkan alam dunia. Mudah-mudahan. Sebab tu saya selalu pesan, kita setiap pagi ni lebih kurang ada 270 orang. Nanti tolong ajak kawan-kawan. Kita masih di awal lagi ni, kitab Al-Hikam Jawi ni. Kita pun bukan mengajar. Jangan cakap dia saya mengajar. Jangan. Tak berapa tepat. Cakap berkongsi. Berkongsi. Saya belum boleh lagi namanya mengajar kitab-kitab macam ni. Tapi berkongsi apa yang saya tahu. Sebahagian dari kandungan kitab. Tak semua saya cerita. Ada sebahagian besar saya tak tahu. Jadi sebahagian kandungan daripada kitab ni untuk kita ambil faedah, ambil manfaat. Sebagai pengenalan. Nanti sampai masa kita dah ada gambaran isi kandungan kitab, nanti pergi kepada orang-orang yang ahli dan memang dia menekuni isi kandungan kitab ni, pergi menekuni dan belajar dengan dia. Ada, bukan tak ada. Cuma kita kena carilah. Kena tahu maklumat itu. Baik tapi jangan cakap pula ada tempat belajar JNI tu dia mengajar kitab Hikam Jawi kan. Tak, cakap dia ada orang Jawa sebut sharing session. Sharing session. Jadi dia ada buat sharing session sikit sebagai muqaddimah mengenali kitab Hikam Jawi. Cakap gitu. Tu bahasa yang betul tu. Jangan pula dia tuan, ada orang pandai-pandai tuan guru Iliyin Aminin. Mana tuan guru? Saya tuan gurau. Bukan guru, dia tertinggal huruf A. Saya ni tuan gurau. Cakap dia, dalam live ada je gurau dia. Tuan gurau, bukan tuan guru. Tuan guru tu orang lain. Dulu masa saya budak-budak, tuan garu. Dulu garu, memang dulu garu. Sekarang dah tua sikit ni, adalah jalan taubat tu dari tuan gurau. Tuan guru tak ada, jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Siapa tulis kat poster tuan guru Iliyan Amin ni, saya bakar. Saya bakar pula. Tuan gurau. Saya tuan gurau. Ingat tu, sampai bila-bila tu. Ya. Kamu je kat poster tak tulis tuan guru. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak dah lama saya bakar. Lama bakar. Jangan tuan guru lah. Tuan orang lain ada, ramai yang tuan guru bagus-bagus ramai. Saya jangan. Saya tuan gurau. Kalau tulis kat poster tuan gurau, okey. Saya okey je. Merendah diri. Tak, saya bukan merendah diri. Saya memang realitinya betul-betul ni. Ini bukan cobaan. Ni betul-betul punya. Ini bukan cobaan. Bukan. Ni betul-betul punya. Jadi, kata pengarang, amal yang tidak ada ikhlas, itu macam jasad tak ada roh. Baru dia buat kesimpulan tu, nampak? Amal kalau tak ada ikhlas, amal tu dianggap sebagai zahir lah. Sebab kata pengarang, amal tu kan kita buat zahir tadi. Maka dia itu bagaikan jasad yang tak ada roh. Dan sir ikhlas itu, rahsia-rahsia yang tersirat di sebalik ikhlas itu apa? Iaitu sidq. Betapa kita tulus dan benar. Betapa kita ini tulus dan benar, yang dibilangkan daripadanya, maknanya yang dinilai, yang dihitung daripadanya, iaitu adanya apa? Macam mana kita kata ikhlas? Ikhlas mesti ada satu perasaan, ada satu rasa benar, telus, keadaan yang benar, yang telus, yang dinilaikan daripadanya berdasarkan apa? Berdasarkan tabarri daripada haula dan daripada quwwata. Tabarri ni apa ni? Tabarri ni boleh kita sebut terjemahan mudah dia ialah bebas. Lepas. Bolehlah kita terjemahkan mudah itu. Daripada haula. Haula ni maknanya lepas daripada kita rasa daya kita. Quwwata, kita lebih bebas daripada merasa kekuatan kita. Dengan catatan, kita kena banyak baca apa? La haula. Tahu kan bacaan dia? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Apa maksud dia tu?
Tidak ada daya untuk mengelak maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjadi taat melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau saya terjemah direct, la haula, tiada daya. Wala quwata, dan tiada kekuatan. Illa, kecuali. Billah, dengan Allah. Dengan Allah tu dengan apa? Dengan dua tadi tu. Dengan dua yang mana Ustaz? Tak faham lah. Ya Allahu Rabbi. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah. Allah pelihara, barulah kita ada daya nak elak. Tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah illa melainkan dengan Allah, maknanya dengan pertolongan Allah. Yang tadi dengan pemeliharaan Allah. Yang ini dengan pertolongan Allah. Jadi itu adalah pintu kejujuran, as-siddiq, kejujuran dan ketelusan hati kita, supaya yang kita laksanakan dalam amalan-amalan seharian kita itu ialah semata-mata tujuan ikhlas itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak ada kerana-kerana yang lain dan tidak ada kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata susah. Saya nak cerita pun bukan nak cerita tu susah kerana susah nak cerita, kerana susah nak mengamalkannya dulu baru bercerita. Kerana cabarannya kat situ. Bukan pada ceritanya tak berapa susah sangat. Mengamalkannya tu. Baik Baik. Kemudian gambarannya. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, bermula ikhlas kepada orang yang mukhlisin. Bermula ikhlas kepada orang yang mukhlisin, iaitu keluar makhluk daripada mengerjakan amal bagi hak Ta'ala, dan awal makhluk itu adalah nafsu. Bermula ikhlas tadi tu, yang baris yang pertama tu, tulis kecil kat situ A. Tulis A, kecil A. Okey. Kemudian dan ikhlas, baris ketiga. Dan ikhlas kepada muhibbin, dan ikhlas tu tanda B. Bulat kecil B. Saya minta tanda kecil tu maknanya minta tulis lah. Ustaz, tak ada pensel Ustaz. Astaghfirullahalazim. Dah time pukul 7.57 baru beritahu tak ada pensel. Ya Allah. Ada Ustaz. Tadi jatuh kat belakang meja ni. Dia guling. Seiring saya berguling dari katil ke handphone, dia berguling dari handphone ke belakang meja. Sudahlah, selamatlah. Nanti kita cerita hari Senin depan. Aduh, macam-macam. Ya Allah, sabar je dengan gema Nur Iman ni. Baik contoh tu contoh. Jangan marah. Nanti kena jual. Sabar. Dan ikhlas kepada orang yang muhibbin, dia ada cerita dia. Okey. Kemudian tengok baris yang ke-6. Dan ikhlas kepada orang yang muwahhidin. Kat situ tulis C. Tengok pada C Dia tak ada tulis situ C, tak ada. Ini saya saja cakap ni. Baik. Jadi A, B dan C. Jadi dia nak cerita 3 kelompok. Kelompok pertama mukhlisin. Mukhlisin kalau nak terjemah kat situ maknanya orang yang tulus ikhlas. Muhibbin yang kurungan kedua tu, baris keempat tu, boleh terjemah tulis kecil kat atas dia, tulis kat situ pencinta. Pencinta kat sini maknanya orang yang sangat mencintai Allah. Pencinta, bolehlah. Okey. Kemudian yang baris yang ke-7 tu ada kalimah muwahhidin. Letak baris sikit. Muhibbin. Siapa boleh letak baris? Muwahhidin. Mim baris depan, waw baris fathah. Kemudian ha ada tasydid, kemudian baris kasrah. Kemudian dal bil kasrah. Kemudian nun bil fathah. Nun dia baris atas. Fathah tu maknanya baris atas. Muhibbin sama juga. Mim bil dhamma, ha bil kasrah. Muhibbin, ba ada tasydid, bil tasydid, musyaddad.
musyaddadah dan kemudian bil kasrah, muhibbin, mukhlisin. Ini dia nak ceritakan, pengarang nak menceritakan tentang ikhlas orang yang, bagi orang yang mukhlisin, apa dia punya perincian sikit. Ikhlas bagi orang yang muhibbin, apa perincian sikit. Dan ikhlas bagi muwahhidin, orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah, apa ciri dia sikit. Ini insyaAllah nanti kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. 3 tu saya bagi gambaran dulu, susunan dia dan cara sebutan dia dulu, dan maksud serta terjemahan dia. Mudah-mudahan nanti bila sampai kita cerita perkara tersebut, kita dah ada gambaran tentang kandungan daripada apa yang nak disampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Doakan juga urusan hospital anak saya ni, sejurus minit lagi ni. Dan mudah-mudahan lancar. Dan terima kasih banyak atas komitmen, kerjasama, sokongan yang diberikan oleh semua kepada Gemenur Iman. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan untuk kita semua dunia dan akhirat. Saya kembalikan semula kepada pengacara. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang telah pun melengkapkan, menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji, diberi sifat yang sempurna. Kepada yang telah pulang ke rahmatullah, moga Allah cucur rahmat ke atas roh mereka. Dan syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu syarah daripada kitab terjemah Nikam Jawi yang bertajuk Roh Amal Ialah Ikhlas. Jadi kita teruslah beramal, beribadah, iaitu perlu kepada keikhlasan, kejujuran untuk menjadikan amalan kita itu kekal abadi, sempurna lahir dan batin, dan kita juga mengharapkan keredaan Allah yang tidak ada batasannya. Jadi untuk terus menambah ilmu dan tajuk-tajuk ini dengan perkara yang disyarahkan, kita teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz di kuliah-kuliah pada hari Isnin dan Rabu insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus mengimarkan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah kesihatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah ruah dan amalan yang baik insya-Allah. Kuliah seterusnya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahim Ma'ruf, tafsir surah An-Nur. Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha, dan sebagai penutup sekali lagi dijemput Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk menutup kuliah subuh kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih.